Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sebelum saya nak meneruskan cerita pada waktu ini, ada satu perkembangan terkini khususnya terkait dengan perkembangan politik. Kalau boleh saya bacakan, ini baru saja kami terima kenyataan media yang daripada UMNO yang mana mengatakan daripada Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan saya ingin memaklumkan beberapa pendirian UMNO antaranya berkaitan dengan melakukan gencatan politik bagi memastikan agenda menangani COVID-19 dan membantu rakyat yang sedang dihimpit kesusahan dan juga kegelisahan akibat hambatan ekonomi dapat ditangani dan juga dapat diutamakan. Dan yang keduanya dalam kenyataan yang dikeluarkan adalah mendukung Kerajaan Pendekatan Nasional dalam memfokuskan agenda membantu rakyat dan negara mendepani pandemik COVID-19 serta kegawatan ekonomi. Dan yang ketiganya adalah mengarahkan semua kepimpinan parti yang berada dalam kabinet ketika ini memberikan sepenuh penumpuan kepada usaha untuk membantu rakyat dan meringankan beban yang ditanggung mereka akibat impak ekonomi dan juga pandemik COVID-19. Dan yang terakhir dalam kenyataan yang dikeluarkan sebentar tadi adalah kerjasama semua parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional harus diperkasakan bagi menjamin kestabilan politik di saat negara menghadapi ancaman COVID-19 dan juga ketidaktentuan ekonomi negara. Kalau boleh disimpulkan, ada 4 perkara dalam kenyataan media dikeluarkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yang pertamanya adalah gencatan politik dan keduanya terus menyokong Perikatan Nasional, dan beberapa perkara dan juga butiran akan kami bawakan dalam buletin awal ini selepas ini. Baiklah, cerita untuk waktu ini ingin memberi fokus kepada kesinambungan cerita semalam, iaitu kita memberi fokus kepada kalau anda sempat mengikut rapat sidang media yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam yang mana mengatakan tentang work from home ataupun bekerja dari rumah. Hari ini pagi tadi kenyataan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri terkait dengan bekerja dari rumah. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya, ini adalah artikel berkaitan dengan work from home ataupun bekerja daripada rumah yang mana mengatakan PKPB 10% pekerja pengurusan penyeliaan dibenarkan di pejabat. Mengambil kira keperluan pihak industri, kerajaan bersetuju membenarkan maksimum 10% pekerja di peringkat pengurusan dan juga penyeliaan untuk berada di pejabat di negeri yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ia merangkumi antaranya tugasan yang melibatkan perekonomian, kewangan, pentadbiran, perundangan, perancangan dan ICT, dan ini adalah menurut kenyataan daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri ataupun disebut sebagai MITI. Kalau anda boleh berkesempatan terus ke Twitter MITI. MITI ada juga menyelitkan tentang infografik berkaitan dengan arahan amalan bekerja dari rumah bagi sektor ekonomi di kawasan-kawasan PKPB. Antaranya berkaitan dengan kewajipan bagi kaki tangan pengurusan dan penyeliaan di kawasan yang sedang menjalani PKPB dan juga kapasiti 10% sahaja daripada skop tugasan di bawah. Seperti yang anda boleh lihat, ada lebih kurang 6 skop tugasan itu. Sebentar tadi di buletin awal ni pada pukul 4 petang ini, rakan saya Cynthia sempat menemui bual wakil daripada MITI, daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri untuk mendapat maklum balas dan juga penjelasan lanjut khususnya tentang 3 perkara yang menjadi tumpuan dalam kenyataan itu. Apa kata kita dengarkan sedikit petikan atau sedutan daripada buletin awal ni sebentar tadi? Okey, berkenaan dengan persoalan tersebut, pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya kebenaran kerajaan ini ataupun fleksibiliti yang ditawarkan, yang diberikan oleh kerajaan ini adalah mengambil kira keperluan industri yang memerlukan kehadiran sebilangan kecil bekerja di peringkat pengurusan untuk berada di pejabat bagi melaksanakan urusan-urusan tertentu seperti yang telah kita jelaskan tadi merangkumi akaunan, kewangan, pentadbiran dan sebagainya. Jadi dalam aspek ini, dari segi fleksibiliti yang diberikan oleh kerajaan, kami juga ingin mengahadkan sebenarnya tempoh waktu bekerja bagi mereka yang dibenarkan untuk berada di pejabat. Jadi sebagai jalan tengah, kebiasaannya kalau dari segi kita bercakap tentang waktu bekerja di pejabat adalah 8 jam ya. Jadi dalam konteks ini kita mengahadkan kepada 50% daripada tempoh masa bekerja biasa. Jadi ini menjurus kepada 4 jam sehari. Selain daripada itu, dari segi berapa hari yang dibenarkan untuk yang 10% bekerja di peringkat pengurusan ini untuk berada di pejabat, saya juga ingin orang kata memperjelaskan kerana terdapat kekeliruan di pihak industri bahawa
pekerja di peringkat perusahaan ni yang 10% yang saya nyatakan tadi itu, dia benarkan untuk datang ke ofis setiap hari, ya. Tetapi sebenarnya ini bukanlah maksud kerajaan. Apa yang kerajaan maksudkan dari segi membenarkan 10% pekerja tersebut untuk bekerja di pejabat adalah mereka hanya boleh bekerja 4 jam sehari, iaitu dari 10 pagi ke 2 petang, dan selama 3 hari dalam minggu. Ya, kita mengambil hari bekerja lah. Ya. Dan kita sebenarnya terpulang kepada syarikat untuk menentukan hari apa yang 10% pekerja peringkat pengurusan itu boleh datang ke pejabat. Terdapat syarikat yang mungkin ingin memilih hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, ataupun ada syarikat yang ingin memilih hari Isnin, Selasa atau Rabu. Ya. Jadi terpulang kepada syarikat. Dan selain daripada itu, syarikat juga boleh menentukan sendiri penggiliran dari segi pekerja di peringkat pengurusan yang perlu berada di pejabat. Jadi kemungkinan sebagai contoh ya, mungkin ada 2-3 orang yang bekerja pada hari Isnin, dan kemudian pada hari Selasa 2-3 orang lagi tetapi bukan orang yang sama. Ini pun kita terpulang pada pihak syarikat. Dan dari segi mungkin ada persoalan lagi kenapa kita menetapkan contohnya tempoh masa ya daripada 10 pagi ke 2 petang. Ini juga adalah untuk memudahkan agensi-agensi penguatkuasa kita apabila melakukan orang kata lawatan ya bagi memastikan pihak-pihak industri ini mematuhi keputusan kerajaan. Jadi bila kita ada satu tempoh masa yang seragam dan selaras ditetapkan bagi merangkumi keseluruhan sektor ekonomi, ini akan dapat memudahkan dari segi aspek penguatkuasaan. Baiklah, untuk bercakap tentang work from home ataupun bekerja dari rumah, sejauh mana kita bersedia kalau kita melihat daripada angka yang dikeluarkan dalam kenyataan MITI pada pagi tadi, lebih kurang 3.1 juta orang yang terlibat dalam sektor pembuatan perkhidmatan pembinaan, lebih kurang 770,000 ataupun 776,135 orang ataupun 25% daripada pekerja dalam bidang pengurusan dan juga penyelaan diwajibkan untuk menjalani bekerja dari rumah. Kalau diikutkan sebelum ini hanya adalah inisiatif ataupun galakan yang disuarakan ataupun yang ditekankan dalam konsep ataupun budaya kerja dari rumah, tetapi ini kalau diikutkan ini adalah arahan wajib kali pertama dikeluarkan bagi sektor awam dan juga sektor swasta. Jadi pada pandangan Datuk Halim Mansur, Presiden MTUC Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, bagaimana kita melihat kesediaan secara khususnya mereka yang akan terlibat dalam fasa arahan wajib bekerja dari rumah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua saya didara pada hari ini. Dan apa yang ingin saya nyatakan di sini, Fazli, apa yang masalahnya ialah apabila kerajaan mengeluarkan sesuatu benda arahan wajib kepada orang yang bukan di dalam kerajaan dan tidak terbabit dalam kerajaan dalam urusan harian mereka. Di sini yang menjadi satu perkara yang meletup hari ini kerana kerajaan telah mengeluarkan sesuatu arahan wajib yang mana tanpa perkara ini terlebih dahulu diselidik dan juga dikaji. Kerana kita harus melihat dalam konteks yang paling mudah, iaitu apabila seseorang pekerja itu bekerja, dia bekerja berdasarkan daripada pembayaran mengikut bulanan kepada gaji harian dan gaji jam kerja. Jadi apabila mereka kehilangan pendapatan, soalan pertama ialah adakah kerajaan akan menanggung pendapatan ini. Dan apabila kita melihat dalam konteks syarikat, mereka akan kehilangan produktiviti. Adakah kehilangan produktiviti ini akan ditanggung oleh pihak kerajaan? Di sini yang harus perkara ini dihalusi agar kita dapat membincangkan tindakan-tindakan alternatif yang selamat, yang menentukan ekonomi kita tidak terhenti dan juga perjalanan produktiviti itu terus meningkat. Di sini yang mana kita telah menyuarakan sebagai MTUC, iaitu kerajaan harus menyuarakan dan mewajibkan semua syarikat menggunakan transport syarikat, iaitu menyediakan pengangkutan syarikat sendiri daripada rumah ke tempat kerja. Itu menentukan tidak ada pergaulan antara pekerja dan
orang-orang awam yang mungkin terlibat. Di sini yang mana kita harus faham bahawa pekerja-pekerja semua bekerja dengan terma yang telah disetujui dan akta-akta perlindungan sosial yang ada. Jadi bagaimana kalau kita melihat dalam konteks ini kerajaan mengeluarkan wajib tanpa kerajaan mengetahui di bawah bagaimana pihak swasta bekerja. Dan ini bukanlah pemotongan ini kalau berlaku bukan hanya melibatkan pendapatan tetapi juga simpanan, contohnya KWSP dan juga perkara-perkara terma dalam konteks kita bekerja di rumah. Apa yang harus dibawa balik oleh pekerja ini di rumah? Adakah syarikat menyediakan peralatan untuk mereka bekerja di rumah? Dan kalau perkara itu diwajibkan hari ini dan esok dikuat-kuasakan, ia menjadi satu perkara yang agak sukar difikir logiknya bagi pihak kerajaan untuk memudahkan rakyat dan memudahkan pelabur dalam konteks ekonomi dan pembangunan. Datuk, daripada apa yang Datuk katakan tadi, pertimbangan yang perlu diberi tumpuan oleh pihak kerajaan dalam mana melaksanakan arahan wajib bekerja dari rumah khususnya bagi 25% daripada jumlah 770,000 itu yang akan bermula pada esok. Jadi kalau boleh saya nak bertanyakan kepada Datuk, dalam satu artikel yang kalau boleh saya nak naikkan di iPad saya ini, 6 chart show that employers and employees really think about remote working. Kalau diikutkan, ini artikel yang saya petik daripada World Economic Forum, COVID-19 has led to more and more employees working from home. 98% of people surveyed said they would like to option to work remotely for the rest of their careers, but not everything is positive, with workers finding the biggest challenge is unplugging from work. Dan kalau diikutkan dalam beberapa data dan juga infografik yang dimuat naik, antara struggle ataupun cabaran bekerja dalam remote workers ataupun dalam salah satunya adalah bekerja dari rumah adalah antaranya komunikasi dan juga staying motivated dan juga distraction at home. Dalam konteks Malaysia pada ketika ini setelah kita melalui 8 bulan PKP, pada pandangan Datuk, apakah cabaran yang akan dihadapi oleh mereka yang terpaksa melalui arahan wajib bekerja dari rumah ini? Sebenarnya ia menjadi sesuatu perkara yang positif. Kalau pertama, kita kerajaan, majikan dan pekerja dapat mengadoptasi bahawa pekerjaan dia dari rumah ini adalah satu profession. Kerana kita buat ini berdasarkan darurat. Jadi kita tidak mempunyai kajian dan kita terus buat, dan berlakunya perkara-perkara yang menjadi satu lawak jenaka. Yang mana pekerja di rumah menggunakan handphone dan dipanggil work from home. Sebenarnya apabila kita mengatakan work from home, bahawasanya prasana di rumah itu, salah satu sudut di rumah itu disediakan menjadi satu office. Dan kemudiannya peralatan-peralatan disediakan oleh pihak syarikat. Dan kemudiannya pihak syarikat kerajaan menyediakan infrastruktur wifi yang laju. Jadi di situ menentukan pekerja disiplin kerana pekerja harus masuk kerja sebagaimana tema kerja di pejabat. Dan kamera di equipment itu mestilah senantiasa on untuk menentukan komunikasi dan pengawasan serial berlaku yang pekerja itu berada di situ. Selain daripada pekerja itu boleh buat sementara atau melihat atau mengasuh anak-anak atau membuat kerja rumah di waktu-waktu tertentu. Jadi apa yang berlaku dalam konteks Malaysia ialah kita tidak ada satu tempat yang kita bermaksudkan itu, kita tidak mempunyai kemudahan-kemudahan seperti wifi yang laju. Dan keduanya ialah di manakah kepercayaan seorang pengurusan terhadap pekerja mereka yang bekerja di rumah. Pengurusan kita ni banyaknya old school. Dia mahu pekerja itu ada depan mata dia, baru dia percaya orang itu bekerja. This is the thing that berlaku dalam konteks work from home dalam Malaysia, yang mana kita tidak benar-benar meletakkan disiplin perkara ini antara satu sama lain. Dan kemudiannya yang banyak kita terima aduan di MTC tentang kerja work home ini, yang negatifnya ialah pembayaran. Pekerja-pekerja tidak membayar ikut terma persetujuan, malah tidak diberikan perlindungan sebagaimana perlu di dalam akta-akta perlindungan sosial. Jadi kalau kita lihat bahawa memang di Malaysia
berdasar daripada bulan Mac apabila selepas 2 minggu itu diumumkan work from home, diterima positif oleh masyarakat bekerja, iaitu bekerja dari rumah. Yang pentingnya ialah bagaimana kedua belah pihak ini dapat bekerjasama dalam menentukan task itu komplit dan produktiviti itu berjalan, dan kemudiannya tidak ada kengkangan. Kerana apabila kita akan ada kengkangan di segi kehilangan line dan perkara-perkara yang tidak boleh kita tangani sendiri dalam technical issue. Itu yang banyak terjadi di negara kita ini bila kita work from home. Jadi di sini kita harus meletakkan pertama sekali kepercayaan dan tentukan peraturan dan jadual kerja. Ya, bagi pekerja pula mestilah amanah dalam menentukan tanggungjawab mereka bekerja di rumah, iaitu tidak mengatakan bahawa pekerja itu boleh sesuka hati berada di depan komputer untuk buat kerja. Dia mesti berada di sudut tempat kerja dia itu yang dikhaskan untuk bekerja, dan pihak syarikat juga mestilah memantau menggunakan big screen untuk semua staff dia onkan kamera litar tertutup yang ada di peralatan yang bekalkan. Ini perkara-perkara yang harus berlaku dan diterima dan dibincangkan. Tapi kalau kita kata besok kita nak jalankan work from home atau bekerja dari rumah, I think di situ yang harus kita lihat adakah kita benar-benar jujur melihat kemampuan yang ada kepada syarikat-syarikat di negara kita yang mempunyai 3 kategori, iaitu yang berdaya tinggi, yang berdaya sederhana dan yang kecil, dan syarikat mikro management. Jadi kalau kita mengambilkan sama rata di antara 4 jenis industri ini, saya rasa ia tidak akan berlaku satu keadilan. Dan dalam memperuntukkan hanya untuk kita mengekang COVID-19 ini, kita membebankan satu pihak dengan memudahkan jalan kerja yang kemungkinan ia tidak bermanfaat sepenuhnya. Okey, baiklah, terima kasih kepada Datuk Abdul Halim Mansor. Datuk adalah Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, bagi berkongsi pandangannya tentang apa yang menjadi cerita ataupun topik yang cukup hangat pada hari ini, iaitu berkaitan dengan bekerja daripada rumah yang akan bermula pada esok. Sejumlah 776,135 orang ataupun pekerja yang terfokus di Lembah Kelang, Selangor dan juga Putrajaya yang akan terlibat dalam arahan wajib ini, iaitu arahan bekerja dari rumah. Terima kasih kepada Datuk atas perkongsian pandangan. Cerita berehat seketika, kembali selepas ini.